Assalamualaikum, salam sejahtera, salam petang Jumaat. Apa khabar Dr. Syam? Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Selamat orang kata apa? Hari Jumaat. Kan dah Jumaat. Betul, Dr. Syam. Ni petang-petang Jumaat yang mendung-mendung ni saya yakinlah. Mungkin bagi rakan-rakan kita yang tidak ada kelas petang-petang ni seronoklah. Dia boleh mendengar webinar sambil mungkin makan goreng pisang dan cicah kopi panas. Seronok tu Dr. Syam. Betul, 30 minit je Dr. Nadia. 30 minit kita bersama dengan rakan-rakan akademik. Tidak terhad kepada rakan-rakan yang berada di UiTM, tetapi juga kita sambut juga kawan-kawan kita yang berada di luar UiTM, baik rakan-rakan IPTA, IPTS, Politeknik, College Community ataupun guru-guru, baik di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, yang saya yakin Dr. Nadia boleh memanfaatkan apa yang kita kongsikan pada hari ini. Jadi kita minta rakan-rakan untuk cepat-cepat share link ni pada kawan-kawan kita yang lain. 30 minit insya-Allah kita akan berikan yang terbaik dengan maklumat yang paling padat dan juga ringkas untuk kita kongsikan pada hari ini Dr. Nadia. Kalau sebelum ni Dr. Syam, kita dah tidak bersiaran selama sebulan. Pada saya Betul. dah lama tu tak ada webinar selama sebulan ni kan Dr. Syam. So Betul. the previous months kan kita ada bercerita tentang ChatGPT, tapi hari ini kita ada kelainan sikit. Apa yang lain tu Dr. Syam? Yang lainnya Dr. Nadia, kita akan bawakan lebih kurang 3 aplikasi AI yang berbeza, dan bagaimana nanti Dr. Nadia dalam 4 siri webinar ini nanti kita boleh manfaatkan ketiga-tiga aplikasi ini untuk kita bangunkan inovasi dalam pendidikan, baik pengajaran ataupun pembelajaran Dr. Nadia. Jadi itu antara perkara ataupun inisiatif yang ingin kita bawa pada hari ini. Okey. Silakan Dr. Syam. Baik, Dr. Nadia, saya nak kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Webinar kali ini special sikit sebab webinar kali ini yang pertamanya adalah ianya adalah kolaborasi industri bersama dengan Celcom Digi dan UiTM, yang mana di UiTM itu hostnya adalah BBPA dan co-hostnya adalah ICANN, membawakan kepada tuan-tuan dan perempuan Celcom Digi Live Webinar yang memberi tajuk iaitu Digital Assessment Frontier Series, yang mana ada 4 siri secara keseluruhannya. Jadi outcome webinar kita untuk keempat-empat sesi ini, pertamanya adalah untuk memberikan sedikit pengetahuan ataupun kefahaman related to the AI tools like Merlin AI, Notion AI, and the concepts like Perplexity can be integrated into the assessment practice to enhance efficiency, accuracy, and personalization. That's number 1. Now, number 2 adalah untuk melihat kepada teknik strategies for applying these AI tools in real world educational and allow us to use and optimize specifically on assessment and try our best to streamline with our evaluation process based ataupun according to our context. Dan yang ketiga Dr. Nadia, yang paling penting sekali adalah to inspire educators how they can adopt and adapt as an innovative mindset, and we try our best to recognize
the potential of AI transforming traditional assessment method and fostering forward thinking approach to education. Jadi konsep 30 minit ni tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sebahagian daripada rakan-rakan kita juga mungkin sedikit baru bersama-sama dengan kita, tapi ini tidaklah sesuatu perkara yang luar biasa bagi warga UiTM kerana 30 minit ini merupakan konsep yang kita bawakan kepada rakan-rakan akademik. Yang pertamanya adalah there is no room for fluff ataupun filler content. Jadi every 30 minit itu kita letakkan dengan konten-konten yang padat. Yang keduanya adalah we want to deep dive into a specific area kerana kita faham we don't want to give you overwhelming information, tapi kita bagi satu maklumat yang terperinci, yang fokus supaya ianya boleh dimanfaatkan. Dan kemudian saya faham kadang-kadang rakan kita mungkin ada time constraint dan sebagainya, jadi kita try our best to fix 30 minutes tu maybe within the break ataupun waktu-waktu senggang dan sebagainya tu untuk memberikan sedikit pilihan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus belajar dan juga apa yang saya katakan sebagai continuous learning. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya rangkumkan Salcom Digi Live webinar ini kepada 4 skill set. Yang pertama adalah practicalities, functionalities, usabilities dan immersive. Jadi untuk hari ini kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan Merlin. Pada 9 hari bulan kita akan unveiling the capabilities of Notion AI. Kemudian pada 17 hari bulan kita akan melihat decoding perplexity. Dan yang tarikh yang terakhir sekali adalah saya fikir itu adalah tarikh 24 November tak salah saya, mungkin saya ada kesilapan di situ, yang mana bercerita tentang how can we harness the potential of Merlin, Notion, Perplexity untuk kita bangunkan dynamic self-instruction material. Jadi itulah hasrat kita untuk diadakan keempat-empat live webinar ini supaya semua rakan-rakan akademik mendapat manfaat daripadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan topik kita pada hari ini dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak sabar nak tahu apa benda yang nak berlaku dalam tempoh 30 minit ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, nak saya peringatkan kepada rakan-rakan untuk ringan-ringankan tangan untuk sama-sama untuk like dan juga subscribe serta share apa saja konten yang berada di dalam YouTube BPPA ini untuk kita manfaatkan dan kita perluaskan kepada rakan-rakan di luar sana. Dan memahami keadaan bahawa tuan-tuan dan puan-puan bukan sahaja cenderung menggunakan YouTube, saya juga telah membuka akaun TikTok saya sendiri yang mana di dalam itu terdapat konten-konten yang telah pun saya cerakinkan, yang saya telah kecil-kecilkan dan kemudian ianya boleh dirujuk dan juga boleh dimanfaatkan. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang ini juga saya perlukan sokongan dan juga bantuan rakan-rakan untuk bersama-sama dengan saya dalam memeriahkan TikTok ini dalam bentuk pendidikan, terutamanya memberi fokus terhadap assessment and evaluation. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk aktiviti kita pada hari ini, sebenarnya Dr. Nadia, saya nak rakan-rakan kalau boleh, kalau ada keupayaan untuk sama-sama kita scan QR code kerana kita akan menggunakan Merlin di dalam konteks kita pada hari ini. Jadi untuk makluman rakan-rakan, penggunaan Merlin ini sebenarnya ianya hanya compatible bagi penggunaan Google Chrome dan juga Microsoft Bing. Jadi apa yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah QR code yang akan membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada extension tersebut, dan pada masa yang sama juga saya akan kongsikan link sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak boleh mengakses QR code ini untuk membolehkan kita melaksanakan aktiviti ini. Jadi saya sudah sediakan link tersebut pada ruangan chat, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh klik sahaja pada ruangan chat ini dan ianya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada skrin ini. Jadi ini yang menariknya yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana Merlin ini adalah satu AI application yang boleh digunakan dalam pelbagai keadaan. Dan yang paling menariknya tuan-tuan dan puan-puan, ianya adalah extension kepada Google Chrome dan juga Microsoft Edge yang kita boleh install menggunakan akaun akaun kita masing-masing. Jadi dalam konteks ini saya menggunakan Google Chrome
yang mana Google Chrome itu menggunakan akaun email UiTM dalam bentuk Google, dan saya yakin juga rakan-rakan di luar sana juga boleh menggunakan akaun yang mungkin telah sama ada dalam bentuk Google ataupun dalam bentuk Microsoft dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini tuan-tuan dan puan-puan, banyak kegunaan ataupun kemudahan yang ada pada Merlin ini. Yang pertamanya adalah ada article summarizer, ada Google search, ada Merlin on Twitter, ada YouTube summarizer, dan yang menariknya tentang Merlin ini juga, ianya boleh diintegrasikan dengan penggunaan ChatGPT. Jadi sekiranya tuan-tuan menggunakan akaun email yang sama, contohnya menggunakan akaun Gmail yang sama untuk ChatGPT, login juga untuk Merlin menggunakan akaun yang sama, secara tidak langsung kedua-dua akaun ini akan berintegrasi di antara satu sama lain. Yang ini nanti yang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan integrasi Merlin bersama dengan ChatGPT ini ianya tidak terhad kepada 3.5, ia juga memberi manfaat kepada 4.0 bagi mereka yang melanggan ChatGPT sudah pasti akan merasa puas hati dengan apa yang disediakan melalui Merlin dengan perintegrasian bersama ChatGPT ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, secara ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan juga boleh melihat bahawa dengan menggunakan Merlin ini kita boleh melakukan summarization, chat with PDF ataupun apa sahaja dokumen yang bersesuaian. Jadi yang penting sekali adalah saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham bahawa penggunaan Merlin AI ini ianya digunakan bagi dua platform ataupun dua browser sahaja. Yang pertama adalah Google Chrome, yang kedua adalah Microsoft Edge, yang mana tujuannya adalah extension purposes. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah tuan-tuan dan puan-puan klik pada link yang saya berikan tadi, kemudian tuan-tuan dan puan-puan akan memilih sama ada Google Chrome ataupun Edge, dan apa yang akan berlaku seterusnya adalah di mana tuan-tuan dan puan-puan harus mengaktifkan ataupun to add this application into your extension. Jadi saya yakin rakan-rakan akan menemui perkara ini setelah selesai kesemua proses yang saya nyatakan tadi. Dan apa yang akan tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat adalah tuan-tuan akan dapat melihat pada bahagian hujung ruangan ini, alright, tuan-tuan akan dapat melihat ada extension yang tersenarai, dan sudah pastinya perlu dilihat dengan jelas bahawa chat with AI Merlin sudah bersedia untuk digunakan. Jadi itu pada saya step yang paling penting untuk tuan-tuan dan puan-puan faham, yang mana pada waktu dan ketika ini Merlin itu sudah pun berada aplikasinya ataupun extensionnya sudah pun bersiap sedia untuk digunakan. Dan akhir sekali adalah tuan-tuan dan puan-puan akan menggunakan Merlin ini dalam keadaan yang bagaimana. Jadi dalam keadaan bagaimana itulah nanti yang saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh mengetahui keupayaan ataupun kebolehan Merlin AI ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil contoh yang paling mudah kerana contoh ini saya yakin tuan-tuan dan puan-puan kerap menggunakan YouTube untuk bukan sahaja digunakan untuk orang kata apa, personal consuming, tetapi juga boleh digunakan lebih menjurus kepada pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi kalau bagi mereka yang telah install Merlin ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat bahawa di sini akan adanya satu kotak berwarna biru, yang mana ianya adalah berfungsi sebagai AI tools, dan kalau kita dapat lihat ini adalah logo Merlin yang saya katakan tadi. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan akan dapat fungsi yang sama seperti apa yang saya kongsikan di sini. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat pada ruangan ini, alright, suka saya nyatakan di sini bahawa untuk penggunaan Merlin ini sebenarnya ada had limitasi yang boleh digunakan. Bagi pengguna biasa ataupun bagi pengguna yang menggunakan secara percuma, ada 49 ataupun 47 query yang boleh digunakan dalam tempoh sehari.
Jadi dalam keadaan saya ini, saya mempunyai sedikit lebihan query kerana saya kerana saya menggunakan kaedah earn more query. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan di luar sana akan mendapat free query sebanyak 49 ataupun 47. Jadi pada saya 49 dengan 47 query dalam tempoh satu hari itu pada saya mencukupi dan tidak memerlukan anda untuk subscribe ataupun membeli ataupun to get Merlin Pro ini kerana ini agak sedikit mahal lah pada saya. Tapi yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk memperjelaskan bagaimana Merlin ini berfungsi. Jadi apa yang saya lakukan di sini adalah saya memilih satu video daripada YouTube dengan tajuk fotosintesis dan kalau tuan dan puan-puan lihat di sini secara automatik Merlin akan memberikan um, satu arahan di sini yang mana kita boleh summarize this video. Jadi when we summarize this video, dia akan letakkan di situ ada suatu query yang akan ditolak daripada jumlah query yang kita telah sedia ada. Jadi saya akan summarize sahaja. Dan tugas summary ini sangat bagus tuan-tuan dan perempuan yang mana tuan-tuan dan perempuan tidak perlu untuk mendengar keseluruhan video ini. Tuan-tuan hanya boleh membaca sahaja secara textual dan you can expand this summary dan kita boleh melihat perincian bahan ataupun video ini seperti mana yang ditunjukkan di sini. Dan diletakkan di situ juga timestamp yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh bergerak mengikut kepada timestamp kerana setiap timestamp tersebut diberikan juga poin-poin tertentu di sini. Jadi ini adalah fungsi yang pertama untuk memudahkan kita untuk memastikan bahawa yang pertamanya adalah kita tidak perlu membuang masa untuk mendengar keseluruhan video dan yang keduanya adalah mempercepatkan proses sama ada kita betul-betul ingin menggunakan bahan ini ataupun tidak. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang paling menarik sekali adalah untuk kita menggunakan fungsi chat with this summary. Jadi kita akan klik chat with this summary, saya akan klik di sini dan di sinilah tuan-tuan dan puan-puan kita boleh lakukan conversation bersama-sama dengan bahan yang telah pun kita pilih tadi. Jadi saya pilih satu prompt, saya nak gunakan satu prompt untuk, ini prompt pertama saya. Alright. Bentar. Prompt yang pertama saya adalah, saya minta Merlin AI to explain the process of photosynthesis to a 5th grade student with a simple metaphor for everyday language. Jadi saya sendkan message ini dan sebelum saya nak send message ini tuan-tuan dan puan-puan, ada dua perkara yang kita perlu belajar di sini. Yang pertama adalah kita boleh tick to get a real time data from the internet yang mana maklumat yang kita mohon, message yang kita mohon tadi itu akan digabungkan dengan maklumat-maklumat real time data. Dan yang kedua adalah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan adalah pengguna ChatGPT, Cloud ataupun AI yang lain, tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak gunakan ChatGPT-5 yang mana akan ditolak satu inquiry bagi setiap satu soalan ataupun jika tuan-tuan nak gunakan ChatGPT-4 maka ia akan menolak sebanyak 30 inquiry dalam satu masa. Jadi saya cadangkan kita gunakan 3.5 kerana hanya satu saja inquiry akan ditolak pada satu masa. Saya klik di sini, saya gunakan real time data dan saya akan send this message. Dan ini yang saya katakan tuan-tuan dan puan-puan yang mana pembelajaran secara kendiri itu boleh dilaksanakan dan kita boleh melihat apakah jawapan yang akan diberikan berdasarkan kepada video ini. Jadi ini adalah cara yang paling mudah bukan sahaja untuk kita create the content tetapi juga pada masa yang sama untuk memastikan bahawa pembelajaran secara kendiri ataupun secara self learning itu boleh berlaku di sini. Jadi mungkin ini soalan pertama dan kenapa ada real access web tadi kerana kita akan dapat juga akses daripada laman web yang berbeza-beza untuk kita jadikan juga rujukan tambahan. Jadi mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan, mungkin selepas saya mendapat sedikit maklumat ataupun pengetahuan daripada prompt yang pertama,
saya nak buat satu lagi kaedah yang mana saya nak hasilkan satu kuis yang melihat kepada konsep fotosintesis seperti mana yang telah dibincangkan di sini. Jadi saya akan send this message dan secara tidak langsung AI ini akan membantu saya, Merlin ini akan membantu saya untuk menghasilkan satu kuis yang mungkin boleh digunakan sama ada dalam bentuk formatif ataupun summative. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sekiranya kita tidak mempunyai ChatGPT, kita masih lagi ada pilihan lain untuk kita gunakan dan Merlin adalah antara salah satu pilihan yang boleh kita gunakan. Dan ini menariknya tentang Merlin, bagaimana Merlin itu boleh berfungsi dalam membantu kita dalam menghasilkan lebih banyak konten ataupun lebih banyak soalan. Dan sekiranya kalau saya ingin lakukan satu lagi aktiviti contohnya, okay, masih lagi dalam konteks assessment, saya minta Merlin ini untuk bantu saya untuk develop a practical lab activity where the student can observe the effects of light intensity on the rate of photosynthesis. Maka perkara ini juga boleh diberikan oleh Merlin kepada kita. Dengan syarat kita tahu apa yang ingin kita mahukan daripada soalan ataupun prompt yang kita berikan kepada Merlin ini. Kita dapat lihat ini adalah input ataupun paparan yang kita boleh lihat di sini. Jadi sebenarnya banyak perkara-perkara yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kalau kita lihat di sini secara tidak langsung, penggunaan Merlin ini sahaja sudah cukup untuk kita pertama curate the content, yang kedua boleh membenarkan kita untuk mereka bentuk sama ada formative assessment ataupun summative assessment. Jadi itu menariknya bila kita bercerita tentang penggunaan Merlin ini. Mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa juga tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada perkara yang lain. Ada masa dan ketika juga kita boleh menggunakan Merlin ini untuk interactive learning. Contohnya saya nak buat contohnya lah kan, satu prompt yang mana boleh digunakan. Saya minta Merlin AI to create interactive game for children to learn about importance of sunlight, water and carbon dioxide in the photosynthesis, dan saya hantarkan message ini kepada Merlin dan saya yakin Merlin akan memberikan mungkin hypothetical solution untuk kita gunakan dan kita boleh manfaatkan seperti mana yang saya katakan tadi. Jadi sangat menarik tentang penggunaan Merlin ni, dan kita lihat. Dan ini merupakan satu cadangan dan saya yakin ianya boleh ditambah baik dari semasa ke semasa. Tetapi sekurang-kurangnya Merlin ini memberikan kita satu gambaran ataupun idea awal dalam untuk kita berinovasi dan juga melahirkan mungkin konten ataupun bentuk penilaian yang berbeza mengikut kepada keupayaan pelajar. Alright. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara-perkara yang kita boleh explore di sini, dan saya yakin selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, kita juga boleh memuat naik sama ada dokumen dalam bentuk PDF, dalam bentuk dokumen PowerPoint di dalam Merlin ini untuk kita lakukan perbincangan dan sebagainya. Saya yakin sekiranya tuan-tuan dapat mungkin selepas ini to explore more dan melihat dengan lebih terperinci, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan akan rasa suka untuk menggunakan Merlin dan akan menjadikan Merlin sebagai alat bantuan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Dr. Nadia, sebenarnya kalau kita lihat di sini, alright, dalam penggunaan AI ini, kebergantungan kita kepada ChatGPT itu bukanlah sesuatu yang semestinya, dan saya yakin akan saya kongsikan juga pada hari ini Merlin, dan pada akan datang kita akan kongsikan pula aplikasi-aplikasi yang lain. Tetapi dalam tempoh 30 minit ini cukup untuk memberikan gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah salah satu alternatif yang boleh digunakan. Right? Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dengan sedikit penerangan ini akan memberikan tuan-tuan dan puan-puan lebih pilihan
kadang-kadang kita rasa agak terikat juga sebab kita fikir saya tak ada ChatGPT, mungkin saya nak mungkin ada pilihan lain. Jadi ini antara pilihan yang sangat bagus. Dan selain daripada menggunakan untuk tujuan di YouTube, kita boleh gunakan juga di secara keseluruhannya apa saja bahan dalam bentuk web browser yang mana kita Google search dan kita dapatkan maklumat, ianya boleh digunakan kerana Merlin itu akan sentiasa berada di dalam browser tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Jadi Dr. Syam, pokok pangkalnya walaupun kita menggunakan ataupun kita menggunakan bantuan AI untuk memudahkan Betul. kerja seharian kita, kita masih Betul. juga perlu vet sendiri konten-konten tersebut Ya, untuk betul. mengesahkan bahawasanya Mm-mm. fakta-fakta yang diberikan itu adalah bertepatan dan bersesuaian. Betul kan Dr. Syam? Betul. Betul, dan sebenarnya ini adalah orang kata pilihan-pilihan yang ada yang kadang-kadang kita terlalu tertumpu kepada ChatGPT tapi kita lupa bahawa ada juga aplikasi-aplikasi yang saya boleh katakan dia sebagai setanding lah Dr. Nadia. Ada Jadi banyak. sebenarnya Dr. Nadia, sebenarnya Dr. Nadia, hari ini kita rasa beruntung juga sebab hari ini kita telah menerima Naib Chancellor yang baru. Jadi kita telah menerima Naib Chancellor ke-7 iaitu Prof Datuk TS Dr. Shahrian Shahib, merupakan Naib Chancellor UiTM yang baru, dan kita mengalu-alukan kedatangan beliau dan kita berasa gembira kerana beliau merupakan figura yang menarik dan juga kalau kita lihat merupakan salah seorang pemimpin yang mempunyai portfolio yang agak pelbagai, dan insya-Allah kita akan berada dalam kepimpinan beliau dan sama-sama kita doakan agar dipermudahkan segala urusan. Dan pada masa yang sama juga Dr. Nadia, kita juga bukanlah kehilangan untuk makluman semua, Puan Faramilah ataupun penolong pendaftar kanan kami telah pun berpindah PTG ataupun jabatan dan kini digantikan oleh Puan Roslina. Selamat datang Puan Roslina. Tapi sebenarnya Dr. Nadia, apa yang saya boleh katakan, terima kasih kepada Puan Faramilah di atas segala komitmen, di atas segala-galanya. Saya fikir beliau adalah seorang pekerja yang sangat baik, tidak pernah culas, tidak pernah menolak sebarang pekerjaan, dan yang paling penting adalah komitmen dan juga iltizam beliau dalam menguruskan setiap tugasan yang diberikan. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya kepada Puan Faramilah, tetapi saya anggap ini bukanlah satu orang kata perhentian, tetapi ini adalah satu titik tolak kepada perkara yang lebih baik pada masa akan datang. Tapi kita alu-alukan juga Puan Roslina bersama-sama dengan kita di BBPA merupakan penolong pendaftar kanan yang akan yang menggantikan Puan Faramilah. Jadi kita doakan kedua-dua mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Jadi suka saya ingatkan kepada rakan-rakan 2 minit terakhir untuk tidak lupa untuk subscribe YouTube BBPA, dan yang keduanya untuk bersama-sama to subscribe TikTok yang mengandungi semua bahan-bahan berkaitan dengan assessment and evaluation. Jadi ini lebih kepada academic content purposes, yang mana kalau rasa berat nak dengar 30 minit, TikTok yang 3 minit ni lebih mudah untuk dicapai. Mungkin Alright? Dr. Syam kalau kita Ya. nak buat dia lebih menarik kan Dr. Syam, sekiranya followers akaun TikTok tu melebihi 1 juta, mungkin kita boleh minta pengarah kita untuk mungkin berjoget sikit ke kat TikTok ke kan? Tak Berjoget tu pasti. tidaklah, tapi mungkin kita boleh buat live session dan Betul. sebagainya, insya-Allah. Jadi kita apa yang kita nak buat adalah untuk mendekatkan BPPA dengan warga UiTM, dan kita nak supaya maklumat ataupun bahan-bahan pengajaran ini tidak terhenti. Jadi insya-Allah ia akan jadi ilmu-ilmu yang berterusan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang walaupun ilmu tu sedikit tapi boleh memberi manfaat, itu pun sudah mencukupi berbanding dengan ilmu yang banyak kita tak dapat apa-apa. Jadi pada saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan. Kita ucapkan terima kasih kepada Salcom DG yang telah memberikan kita laluan dan platform ini untuk mempromosikan dan juga membawakan agenda-agenda Salcom DG yang juga cenderung kepada pendidikan dan juga khidmat komuniti, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada BPA dan juga ICAN yang telah menjayakan rancangan ini. Dan untuk makluman semua, jangan lupa kita ada lagi 3 siri webinar dan kita harap akan berjumpa di masa akan datang. Jadi Dan Dr. Syam, kita jangan lupa link kehadiran telah pun dibuka bagi mereka untuk mendapatkan jam latihan. Sila isikan link kehadiran dan link ini hanya akan aktif ketika sesi live sedang berlangsung. Itu saja daripada kami. Jumpa lagi di siri akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.